Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, sama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita bertemu secara live untuk meneruskan kelas tuition sirah, yang mana seperti mana yang sudah sedia maklum, tuition sirah live ini kita buat seminggu dua hari lah. Hari Khamis sekali dan hari Jumaat sekali. Hari Khamis kita buat pukul 9.15 hingga pukul 10.15. Manakala hari Jumaat, kalau ikut tu 8.15. Tapi saya mula awal sikit, 8.5 minit sehingga 9.5 minit insyaAllah. Jadi dengan adanya tuition sirah online ini ataupun tuition sirah secara live ini, sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar sekalian untuk menghadapi peperiksaan UPKK tidak lama lagi lah. Baik. Jadi para pelajar sekalian, malam ni kita akan sambung masih lagi dalam tajuk semalam. Tajuk apa tu semalam? Pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah. Bahasa Arab panggil Fathul Mekah. Fathul Mekah. Bahasa terjemahan dia adalah pembukaan Kota Mekah. Jadi kita sambunglah tajuk tu. Semalam tak habis lagi. Baik, walaupun keadaan malam ni hujan, mudah-mudahan ia menjadi rahmat lah. Hujan rahmat kepada kita insyaAllah. Baik, tajuk dia malam ni, tajuk kecil dia adalah tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memasuki Mekah. Apakah tindakan Rasulullah setelah mana Rasulullah masuk ke Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, iaitu pembukaan Kota Mekah. Baik, pada 17 Ramadan tahun yang sama, pada peristiwa Fathul Mekah ataupun pembukaan Kota Mekah, pada 17 Ramadan tahun yang sama, kaum muslimin telah berjaya memasuki Kota Mekah. Kaum muslimin telah berjaya memasuki Kota Mekah. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejurus memasuki Mekah ialah yang pertama apa dia? Apabila Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke Kota Mekah, maka Rasulullah mengambil beberapa tindakan. Yang pertama, Rasulullah dan juga kaum muslimin memusnahkan 360 buah berhala. 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Jadi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin memasuki Kota Mekah, maka tindakan yang pertama adalah Rasulullah dan juga kaum muslimin menghapuskan, meruntuhkan, memusnahkan sebanyak 360 buah berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Itu tindakan Rasulullah apabila
masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah. Kemudian tindakan yang kedua pula. Tindakan yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah setelah mana berjaya masuk semula ke kota Mekah. Apa dia? Melakukan tawaf. Melakukan tawaf di Kaabah. Melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat sunat di maqam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Sebanyak 8 rakaat. Itu tindakan Rasulullah yang kedua. Yang pertama dia melakukan tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dan menunaikan solat di maqam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Itu tindakan Rasulullah yang kedua setelah mana berjaya memasuki kota Mekah. Baik. Kemudian yang ketiga pula tindakan Rasulullah apabila berjaya masuk semula ke kota Mekah adalah mengarahkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah tukang azan, muazzin, tukang azan Rasulullah. Beliau adalah seorang yang berkulit hitam. Orang apa? Orang Qibti, orang yang berkulit hitam. Kalau lama-lama ni kita kata kulit orang Afrika, orang negro tu lah kan, kulit hitam. Tu. Dia adalah tukang azan Rasulullah. Jadi Rasulullah mengarahkan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Kaabah. Jadi apabila berjayanya masuk ke kota Mekah semula, Rasulullah mengarahkan Bilal bin Rabah naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Baik, itu tindakan yang ketiga. Setelah mana kaum muslimin dan Rasulullah berjaya masuk ke Kaabah, ke kota Mekah. Kemudian tindakan yang keempat pula, Rasulullah menyampaikan khutbah yang pertama. Rasulullah menyampaikan khutbah yang pertama kepada penduduk Mekah. Khutbah yang pertama setelah mana berjaya masuk ke kota Mekah semula. Baik. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima, tindakan Rasulullah setelah mana berjaya masuk ke kota Mekah semula adalah mengisytiharkan pengampunan kepada semua penduduk. Itulah sikap Rasulullah. Walaupun kalau ikutkan hati memanglah hati Rasulullah ni terluka. Kerana apa? Kerana penduduk Mekah, kaum muslimin yang berada di Mekah banyak yang disiksa oleh puak-puak kafir. Tetapi apabila Rasulullah kembali berjaya merampas ataupun berjaya masuk semula ke Mekah, Rasulullah mengisytiharkan bahawa semua penduduk Mekah diampunkan. Tu. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Baik, kemudian faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Apakah penyebab ataupun faktor yang menyebabkan Rasulullah dan kaum muslimin berjaya menawan semula kota Mekah ataupun kejayaan membuka semula kota Mekah? Baik, yang pertama faktor dia adalah strategi. Strategi Rasulullah yang bijak dan cekap. Jadi Rasulullah ni walaupun dia tak pandai baca, tapi dia bijak mengalahkan orang yang pandai baca. Itu Rasulullah. Kekasih Allah. Itu faktor yang pertama. Mestilah bijak. Orang yang menang ni, orang yang berjaya ni adalah orang yang bijak. Baik. Kemudian yang kedua faktornya, faktor kejayaan pembukaan kota Mekah yang kedua adalah semangat jihad umat Islam yang tinggi. Semangat jihad ni, semangat jihad. Semangat dia kuat dan tinggi. Sebab itulah umat Islam berjaya menawan Kaabah, menawan kota Mekah kembali. Kalau kita tengok sekarang ni di Palestin kan. Di Palestin, rakyat Palestin dia punya jiwa semangat berjuang untuk syahid itu amat kuat, amat tinggi berbanding dengan Yahudi. Yahudi ni dia takut mati. Sebab tu dia asyik lari kan. Sebab dia takut mati. Penduduk Palestin tak. Dia berani. Dia tak takut mati. Dia nak syahid. Baik. Waalaikumsalam. Nur Aida Ismail. Waalaikumsalam. Okey, yang bagi salam saya jawab lah. Okey. Kemudian apakah faktor yang ketiga? Faktor yang ketiga kejayaan pembukaan kota Mekah adalah keislaman pembesar Quraisy seperti Khalid bin Al-Walid. Tu. Dulu sebelum peristiwa
pembukaan kota Mekah semula, Khalid bin Al-Walid ini adalah ketua pembesar Quraisy. Dia ni adalah penentang ataupun ketua orang Quraisy yang menentang Islam. Tetapi setelah mana Khalid bin Al-Walid ini memeluk Islam, maka kejayaan antara faktor menjadi kejayaan pembukaan kota Mekah semula. Tu. Khalid bin Al-Walid ini bukan calon-calon orang ni. Pembesar Quraisy yang ketika itu berada di Mekah. Yang menentang Islam sebelum itulah. Tapi apabila Khalid bin Al-Walid ini memeluk Islam, maka Rasulullah berjaya kembali ke Mekah. Tu. Dan yang keempat, faktor kejayaan pembukaan kota Mekah, ramai penduduk Mekah yang tertarik dengan Islam. Ramai penduduk Mekah yang tertarik dengan Islam. Baik. Ada apa lagi? Assalamualaikum. Mana ni? Salkiyah Kamarudin. Waalaikumsalam. Nur Haziah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Yang mana saya jawab, bagi salam, saya jawab salam lah. Baik. Jadi ramai penduduk Islam, ramai penduduk kota Mekah tertarik, minat terhadap Islam. Sebab mereka melihat akhlak Nabi. Akhlak Nabi ni walaupun disakiti, walaupun umat Islam diseksa, tetapi Nabi mengisytiharkan bahawa semua penduduk kota Mekah diampun. Tu mana mulianya Rasulullah. Sikap dia tu, akhlak dia tu. Sedangkan sebelum ni Rasulullah diuji dengan berbagai-bagai penghinaan, ejekan, ancaman dan sebagainya oleh penduduk Quraisy Mekah. Tetapi beliau Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia mengampuni semua kesalahan penduduk Mekah. Baik. Kemudian yang seterusnya, faktor kejayaan pembukaan kota Mekah iaitu perpaduan umat Islam yang menetap. Ini perpaduan persepakatan umat Islam yang menetap di kawasan Mekah tu. Baik. Kemudian di sini dia ada info sikit. Tahukah anda? Baik, saya guna buku ni lah. Saya masih menggunakan buku ni, Nota Padat UPKK. Buku ni masa beli di Hasani, kedai buku tu. Tapi para pelajar sekalian boleh buat kelak, buku sirah. Buka tajuk pembukaan kota Mekah. Okey, apa lagi? Junainah Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Jadi di sini dia kata, tahukah anda Khalid bin Al-Walid mengetuai seruan dakwah dari arah selatan? Az-Zubair bin Al-Awam dari arah utara. Sa'ad bin Ubaidah dari arah barat dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari arah timur. Jadi mereka ini adalah sahabat Nabi lah. Setelah mana mereka memeluk Islam, mereka ini dikatakan sahabat Nabi lah. Yang pertama, Khalid bin Al-Walid mengetuai seruan dakwah dari arah selatan. Selatan. Yang kedua, Zubair bin Al-Awam dari arah utara. Manakala yang ketiga, Sa'ad bin Ubaidah dari arah barat. Manakala yang terakhir, Abu Ubaidah bin Jarrah dari arah timur. Jadi mereka ini adalah ketua-ketua yang mengetuai seruan dakwah Nabi. Baik. Azura Uthman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Azza Hasan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Ini semua para pelajar kan mungkin guna Facebook waris. Tak apalah. Okey. Seterusnya, yang baru masuk sila buka tajuk pembukaan kota Mekah. Tengok pada tajuk kecil dah, kesan pembukaan kota Mekah. Malam ni kita buat live terbalik sikit. Sebab saya pakai tripod ni, dia susah nak kali kat tu. Jadi saya kali telefon ala melintang je tu. Daud Ismail.
Baik. Kesan pembukaan Kota Mekah. Apabila berlakunya peristiwa pembukaan Kota Mekah, apakah kesannya? Apakah kesan daripada pembukaan Kota Mekah tersebut? Yang pertama, kesan daripada pembukaan Kota Mekah adalah dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan, terang-terangan dan berkembang dengan pesat di seluruh semenanjung tanah Arab. Itu kesan daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah. Dakwah Islam disebarkan, disebarkan secara seluas-luasnya, secara terbuka, bukan sembunyilah. Tu kesan yang pertama daripada kejayaan pembukaan Kota Mekah. Tu. Kemudian yang kedua, kesan daripada pembukaan Kota Mekah, Tanah Haram. Tanah Haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang yang bukan Islam. Tu. Apabila Islam kembali balik merampas Kota Mekah, tawan balik Kota Mekah, maka orang yang bukan Islam dilarang. Dilarang berada di kawasan Mekah. Tu. Maknanya Tanah Haram Mekah menjadi kawasan larangan. Maknanya orang bukan Islam tidak boleh berada di kawasan Tanah Haram Mekah. Tu apabila Mekah dapat ditawan balik oleh orang Islam. Tu. Itu kesan dia. Kemudian yang ketiga, kesan daripada pembukaan Kota Mekah adalah ramai orang Quraisy memeluk Islam. Orang Quraisy dulu ramai. Ramai. Kalau kita tengok depa berperang, contoh dia dalam peperangan Peperangan Khandaq kan. Mereka 10,000 kan? 10,000. 10,000 ramainya tentera kafir. Melawan dengan tentera Islam hanya 3,000. Itu menunjukkan kata penduduk Quraisy, tentera Quraisy ramai. Jadi penduduk Quraisy Mekah ni ramai. Jadi ramai di antara penduduk Mekah, kafir Quraisy memeluk Islam. Kerana mereka tertarik dengan Islam. Itu antara kesan pembukaan Kota Mekah. Seterusnya lagi kesan pembukaan Kota Mekah, umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Bila Kota Mekah itu dapat ditawan balik, Mekah itu dapat ditawan balik oleh orang Islam, maka orang Islam nak buat ibadah apa pun boleh. Tidak ada gangguan daripada orang kafir. Sebab apa? Sebab orang kafir yang selama ni ada di situ pun kebanyakan masuk Islam. Jadi kebanyakan orang Islam lah di situ. Dan orang kafir tidak dibenarkan berada di kawasan Kota Mekah itu. Kerana kawasan itu adalah kawasan orang Islam. Tu. Dan yang terakhir, kesan pembukaan Kota Mekah adalah masyarakat Mekah saling bekerjasama. Masyarakat Mekah saling bekerjasama lah. Tu. Yang ni pun takut juga ada soalan. Soalan perasa. Dia tanya, apakah kesan pembukaan Kota Mekah? Kesan dia apa dia? Selepas mana Rasulullah dan kaum muslimin berjaya membuka semula Mekah, apa kesan daripada pembukaan Kota Mekah tu? Itulah jawapan yang tadi lah, yang saya beritahu tadi. Antaranya Islam dapat disebarkan secara seluas-luasnya, secara terbuka lah. Tu. Baik. Kemudian kemenangan umat Islam berpunca daripada disiplin yang tinggi, perancangan yang rapi ataupun strategi dan tawakal yang tinggi. Sebab tu saya kata, walaupun tentera Islam sikit, kalau dalam peperangan apa tu? Tak ingat peperangan Badar tu berapa orang lah? Berapa lah? Tengok boleh. Kalau peperangan Uhud, 7 orang. 7 orang tak serulah ni. 700 asal 1,000. Berpatah balik 300, tinggal 700. Lawan dengan 3,000 lah, tak silap tu. Peperangan Uhud. Ingat tak? Peperangan Uhud tu. Tengok balik. Tentera Islam 700. 700. Tentera kafir 3,000. Kalau kita fikir dengan akal memang kalah lah. Kan? Memang kalah. Sebab sikit nak lawan dengan banyak. Mana boleh menang kan? Tapi disebabkan tentera Islam ni berdisiplin, mengatur strategi yang rapi,
gerak langkah yang rapi dan mengikut arahan, maka dia boleh berjaya lah, boleh menang lawan dengan tentera musuh. Tetapi pada peperangan Uhud tu pasukan pemanah tidak mendengar arahan Rasulullah. Tu yang kalah tu. Rasulullah kata jangan turun. Pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud tu jangan turun walau apa pun yang berlaku. Tapi disebabkan nampak harta ghanimah, harta rampasan perang nampak berada di bawah bukit tu, pakat turun habis. Bila turun, pasukan tentera musuh naik pula tempat pasukan Islam tu, panah pula. Tu yang kalah tu. Sebab apa? Sebab tidak mendengar arahan Rasulullah. Tu. Strategi okey lah, cuma arahan tu. Arahan tak dengar. Okey, habis. Kemudian kita buka pula tajuk pembangunan negara Islam. Pembangunan negara Islam lah. Ni tajuk dah. Pembangunan, nampak tak? Pembangunan negara Islam. Buka tajuk ni. Siapa yang ada buku kafar tu buka tajuk tu. Buku ni dia nota ni dia lain sikit. Muka surat pun tak sama lah. Jadi para pelajar sekalian buka buku kafar. Cari tajuk pembangunan negara Islam. Baik. Suara saya jelas tak? Suara jelas ke tak jelas? Sila komen. Jelas tak? Jelas tak suara saya? Ni hujan ni. Jelas kan? Baik. InsyaAllah pukul kita mula tadi 8.5 minit. Pukul 9.5 minit kita sudah insyaAllah. Baik, jelas. Jelas. Nur Hazai kata jelas. Alhamdulillah. Okey, jelas. Okey, jelas. Alhamdulillah. Baik, tajuk dia pembangunan negara Islam. Yang pertama sekali, pembinaan masjid. Pembinaan masjid. Yang pertama, Masjid Quba. Pernah dengar tak Masjid Quba? Pernah dengar tak Masjid Quba? Tu. Masjid Quba, Masjid Nabawi tu pernah dengar tak? Masjid Nabawi pernah dengar. Masjid Quba pernah dengar tak? Quba. Inilah Masjid Quba, antara masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah Islam. Kalau yang rajin baca sejarah tu insya-Allah dia pernah dengar lah. Baik. Jadi tajuk kecil dia adalah pembinaan masjid. Yang pertama sekali Masjid Quba. Masjid Quba. Eja Quba lah, bukan Quba. Quba. Siapa pernah pergi Madinah dia tahulah. Siapa pernah pergi umrah buat umrah ataupun pergi haji dia tahulah semua ni. Saya pun tak sampai lagi. Allah Ta'ala tak izin lagi lah. Musim sekarang pula, musim Covid ni lagi tak boleh lah. Kan? Banyak dia punya peraturan dia, ketat sikit lah. Duit pun kena banyak lah. Baik, yang pertama Masjid Quba, masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Tu. Kalau ada soalan tanya masjid apakah yang pertama sekali yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapan dia adalah Masjid Quba. Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama. Yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kena ingatlah. Nah, takut ada soalan. Apakah masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah? Jawapannya adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Dibina. Ni tarikh ni. Tarikh ni kena ni lah, kena highlight, kena buat kurungan, kena garis sikit. Takut ada soalan lah. Bilakah dibinanya? Bilakah Masjid Quba dibina? Bilakah Masjid Quba itu dibina? Jawapannya, dibina Masjid Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Hari Isnin 8 Rabiul Awal sewaktu peristiwa Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kerasulan. Jadi Masjid Quba ini dibina pada tahun Nabi hijrah tu. Masjid Quba itu dibina ketika mana Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Pada peristiwa itulah. Jadi yang pertama sekali Nabi sampai di Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ni terletak di Madinah, bukan di Mekah. Tu. Bila hari dah? Hari Isnin
Masjid Quba tu dibina pada hari Isnin 8 Rabiul Awal ketika peristiwa penghijrahan Rasulullah daripada kota Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menetap selama 4 hari di Quba. Apabila Nabi sampai di Madinah, Nabi pun mendirikan sebuah masjid yang bernama Quba. Kemudian Nabi pun tinggal di situ selama 4 hari. Selama 4 hari. Dan membina masjid bersama para sahabat. Jadi Masjid Quba ini Nabi membina dengan para sahabat lah. Para sahabat. Bahan binaan berasaskan batang dan pelepah kurma. Jadi zaman Nabi ini bina masjid menggunakan batang tamar dan pelepah tamar. Kalau tak silap saya sampai ke hari ini. Kalau tak silap saya lah. Sebab dulu saya pernah tengok dalam YouTube ke dalam Facebook ada video tu. Kalau tak silap saya di Afrika, kalau tak silap sebab saya nampak orang kulit hitam. Dia masjid dia buat daripada kayu dengan pelepah-pelepah macam tu lah. Tapi masjid ada orang azan dalam tu. Jadi nak abang kata sampai sekarang ni masih wujud. Masih wujud di sana lah. Di tempat-tempat umat Islam yang di sana. Di Afrika. Mereka membina masjid bukan macam kita. Kita guna batu, bata, simen semua kan. Masjid lawa-lawa. Besar-besar. Tapi di sana, di Afrika tempat orang kulit hitam lah. Umat Islam di sana, masjid mereka daripada pokok kayu, pelepah tamar, pelepah-pelepah pokok kayu buat masjid. Tu. Sampai ke hari ni duk ada. Tu. Jadi zaman Rasulullah dulu, bahan binaan membuat masjid adalah berasaskan batang dan pelepah kurma, pelepah tamar lah, kurma. Kemudian masjid ini dibina atas dasar takwa. Masjid Quba ini dibina atas dasar takwa. Semuanya atas dasar perintah Allah. Bukan saja Nabi buat apa pun semuanya atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita panggil wahyu. Wahyu tu dia lah. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamasjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Tu Allah Ta'ala firman dalam surah At-Taubah ayat 108. Baik, sebelum tu saya nak tanya, firman tu bahasa Arab ke bahasa apa? Kalau bahasa kita panggil berkata, Allah Ta'ala berkata. Kalau bahasa Arab, qala, telah berkata. Kalau firman, siapa tahu firman tu bahasa apa? Untuk pengetahuan semua, firman itu adalah bahasa Parsi. Bahasa Parsi. Kalau bahasa Arab, qala Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita panggil, berkatalah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi firman itu adalah bahasa Parsi. Bahasa Parsi. Baik. Arti daripada ayat Quran yang telah saya bacakan tadi, sesungguhnya kerana masjid ini Quba, Masjid Quba itulah telah dibina atas dasar takwa. Dari mula wujudnya. Jadi Masjid Quba itu dibina atas dasar takwa. Seperti mana firman Allah tadilah yang saya baca tadi. Jadi Nabi membina Masjid Quba itu pun atas dasar daripada wahyu Allah. Perintah daripada Allah. Bukan saja-saja buat. Semuanya atas perintah Allah. Yang kita panggil wahyu tu, dia lah tu. Tu masjid pertama. Kemudian yang kedua, Masjid An-Nabawi. An-Nabawi ni masjid Nabi tu lah. Yang kubah warna hijau tu kan. Yang ni saya rasa semua orang tahu ni. Masjid Nabi kan. Masjid An-Nabawi yang terletak di Madinah. Baik. Siapa pernah pergi Madinah? Pergi buat umrah. Siapa pernah pergi? Alhamdulillah. Siapa yang pernah pergi tu, alhamdulillah lah. Rezeki. Rezeki dah. Dapat pijak di bumi Madinah. Yang mana di sana terdapat maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh indahlah. Sungguh beruntung mereka yang dapat jejak kaki di sana kerana dapat menziarahi makam makam Nabi, makam para sahabat,
syuhada yang meninggal di perkuburan apa? Kuburan Baqi'. Tu. Nabi kata barang siapa yang menziarahi aku ketika mana aku hidup, seolah-olah dia ziarah aku seperti mana waktu aku hidup. Barang siapa yang menziarahi Nabi, maka wajib bagi dia syafaat daripada Nabi. Baik. Dan sebelum ni ada juga berlaku rakyat Malaysia meninggal di hadapan maqam Nabi. Sangat beruntunglah. Sangat beruntung kerana orang yang meninggal di bumi Madinah ni akan dibangkitkan dahululah bersama dengan para rasul dan para sahabat di sana. Sangat beruntung. Jadi kita kena ada cita-cita lah nak mati di sana kan. Mana nak tahu Allah Ta'ala izin boleh mati di sana insya-Allah. Sebab kita ni mati kita tak tahu di mana. Tarikh kematian kita, tempat kematian kita, apa penyebab kepada kematian kita tak tahu. Jadi kita minta lah kepada Allah Ta'ala agar dimatikan di tempat-tempat yang mulia insya-Allah. Baik, yang kedua Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi ni atau disebut sebagai Masjid Nabi. Masjid An-Nabawi ni atau disebut sebagai Masjid Nabi. Masjid Nabi. Baik, Masjid An-Nabawi adalah masjid yang kedua. Masjid yang kedua yang paling suci serta menempatkan maqam Rasulullah. Jadi Masjid Nabi ni, Masjid An-Nabawi ni ada maqam Rasulullah di situ. Adalah Masjid An-Nabawi adalah masjid yang kedua yang dibina oleh Rasulullah dan para sahabat. Tu. Sayyidina masjid kedua, Masjid An-Nabawi ni adalah masjid yang kedua yang paling suci serta menempatkan maqam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu. Sahabat yang paling rapat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tu sahabat rapat Nabi lah. Sehingga kan makam dia pun di situ juga. Berdekatan dengan makam Rasulullah. Masjid ini, yakni Masjid An-Nabawi itu dibina atas tanah dua orang anak yatim. Masjid An-Nabawi itu dibina di atas tanah dua orang anak yatim yang telah dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah tu dibeli oleh Rasulullah. Jadi tanah tu asal dia tanah anak yatim. Dua orang anak yatim, kemudian Rasulullah beli tanah tu. Dan dibina Masjid An-Nabawi semasa tiba di Madinah lah. Maknanya apabila Rasulullah tiba di Madinah, selepas daripada Rasulullah bina Masjid Quba, Rasulullah bina pula Masjid An-Nabawi. Yang mana tanah tu, tanah tapak binaan Masjid An-Nabawi itu asalnya tanah anak yatim, dua orang anak yatim. Kemudian Rasulullah beli tanah tu daripada mereka lah. Ketika mana Rasulullah tiba di Madinah. Anak yatim tersebut ialah Suhail. Nama anak yatim tu salah seorang dia nama Suhail. Dan seorang lagi Suhail bin Rafi'. Suhail bin Rafi'. Lagi seorang nama Suhail bin Rafi'. Tu. Bin Amrin. Yang pertama tadi nama Suhailu. Yang kedua nama Sahlu. Sahlu bin Rafi' Sahlu bin Rafi' ibnu Amrin. Yang anak yatim yang pertama tadi nama dia Suhail. Yang kedua nama Sahlu bin Waqi'. Tu. Kemudian kelebihan orang yang solat di Masjid Nabawi. Jadi bila kita pergi Mekah ataupun Madinah, kita sembahyang di sana, dia tak serupa macam kita sembahyang di Malaysia lah. Pahala dia berbeza. Di sana kita tengok kelebihan orang yang solat sekali di Masjid Nabawi. Sembahyang sekali di Masjid Nabawi. Kelebihannya adalah pahalanya seperti 1000 kali solat. Tu hebat, besar kelebihannya. Siapa yang boleh pergi Madinah tu untung sangat. Sembahyang di Masjid Nabawi sekali sembahyang sekali dapat pahala dia seolah-olah kita sembahyang 1000 kali. Tu dia punya besar pahala. Tu baru sembahyang sekali. Kalau kita sembahyang banyak kali, beribu-ribu pahala kita dapat. Tu kelebihan di tanah Madinah, Masjid An-Nabawi. Kalau di Masjidil Haram pun dia ada kelebihan dia juga. Yang besar. Yang ramai orang tak tahu.
Bila kita pi dalam keadaan kita tahu, maka kita akan bersemangat. Bersemangat untuk melakukan ibadah. Mayang, selepas semayang. Sebab apa tu? Nampak pahala kan? Kita ni jenis nampak benda tu baru nak buat tak? Contoh, macam kita buat bisnes. Buat bisnes, jual tu, jual ni. Cuba kita tak tahu kata kelebihan. Kita dapat apa. Kita tak semangat. Bila kita tahu, bila kita jual ni dapat komisen banyak ni. Kita jadi semangat. Macam tu lah. Macam tu lah ibadah. Kalau kita tahu kita kelebihan, semayang sekali. Pahala ada seolah-olah kita semayang 1000 kali. Kita semayang sekali di mana? Di Madinah. Di Masjid Nabawi. Semayang sekali. Seolah-olah semayang 1000 kali. Besarnya pahala dia. Rugilah siapa pergi sana yang mayang sikit-sikit tu rugilah. Mayang banyak sikit. Kalau siapa boleh pergi sana, alhamdulillah. Untung. Tu baik. Itu kelebihan dia, kelebihan Masjid Nabawi. Kemudian Masjid Al-Haram. Masjidil Haram pula ni nak cerita ni. Yang pertama, Masjidil Haram terletak di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau Masjid Quba tadi dengan Masjid An-Nabawi terletak di Madinah. Dan kalau Masjidil Haram terletak di Tanah Haram Mekah. Mekah Al-Mukarramah. Al-Mukarramah maknanya yang dimuliakan lah. Tanah Haram. Dan dibina mengelilingi Kaabah. Masjidil Haram ni dibina mengelilingi Kaabah. Mengelilingi Kaabah tu Masjidil Haram. Kaabah duduk tengah. Hak tepi semua tu dipanggil Masjidil Haram lah. Masjidil Haram. Baik. Kemudian Masjidil Haram ini adalah tempat suci pertama di dunia lah. Tempat suci pertama sekali. Tempat suci pertama. Di dunia lah. Di dunia. Dan disebut sebagai Baitullahil Haram. Baitullahil Haram. Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah. Baik. Kalau orang tanya kita, Kaabah ataupun di Mekah tu lah. Baitullah iaitu Kaabah tu lah. Rumah Allah. Masjid, contoh masjid dekat rumah kita pun rumah Allah. Masjid di sana pun rumah Allah. Masjid di mana-mana pun sekalipun rumah Allah. Kalau orang tanya kita, Allah tu ada banyak, rumah banyak tu. Ada rumah banyak Allah tu. Kita nak jawab macam mana? Rumah Allah. Di Makkah pun rumah Allah. Di masjid rumah kita pun rumah Allah. Surau pun rumah Allah. Lepas tu, kalau orang tanya, Allah ni ada banyak rumah. Macam mana kita nak jawab tu? Baik, jawapan dia, disebut rumah Allah itu bukan kata rumah Allah betul-betul. Kita jangan faham betul macam tu. Dimaksudkan dengan rumah Allah adalah tempat ibadah. Tempat mengingati Allah Ta'ala. Bila kita masuk masjid, ingat tak Allah? Ingat. Hati kita akan ingat Allah. Kalau tak ingat, sebab apa kita pergi masjid? Bila kita ingat Allah, kita akan pergi masjid. Begitu juga pergi surau. Pergi surau nak sembahyang kan? Kita ingat Allah tu lah. Kita ingat Allah tu lah yang kita pergi surau. Begitu juga pergi buat ibadat di Mekah. Kerana kita ingat Allah Ta'ala tu lah kita pergi. Nak menunaikan. Kalau haji lah. Kalau umrah. Sebab Allah. Sebab kita ingat Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan rumah Allah. Bukan kita kata rumah Allah. Allah duduk situ. Allah duduk sini. Banyaknya rumah Allah. Bukan macam tu. Jangan faham macam kita makhluk ni. Tak. Kita makhluk tak apalah. Rumah dia beli tanah. Rumah dia beli sini. Rumah dia beli situ. Banyak rumah dia. Itu orang kaya. Tak. Allah bukan macam tu. Sebab tu saya kata kena mengaji ilmu tauhid. InsyaAllah kita akan faham dah ni. Baik. Jadi yang disebut Baitullahil Haram di Mekah itu menunjukkan kata di situ adalah tempat ibadat. Tempat yang suci. Tempat suci yang pertama di dunia. Bukan kata Allah tu duduk situ. Tak. Tak kata Allah duduk situ pula. Jangan faham macam tu. Kena mengaji ilmu tauhid lah. Kita ni berada di akhir zaman lah. Jadi kena mengaji ilmu tauhid. Takut kita ni ditakdirkan hidup pada zaman Dajjal nanti. Habis. Siapa tak mengaji tauhid, habis. Pakai ikut Dajjal macam tu. Sebab apa? Dajjal dia akan mengaku kita, dia adalah Tuhan. Dia boleh bagi hujan. Dia boleh bagi panas. Dia boleh bagi rezeki. Dia boleh macam-macam lah. Lepas tu kita terus mengaku dia Tuhan. Tu masalah. Ikut Dajjal habis.
Baik, habis itu contoh Dajjal. Jadi kena mengajilah ilmu tauhid. Kemudian Baitullah tu terletak di tengah-tengah. Kaabah tu lah Baitullah tu. Terletak di tengah-tengah dan dikelilingi oleh Masjidil Haram. Kemudian kalau Kaabah itu Baitullah itu yang mana orang umat Islam mengelilingi tawaf selama 7 hari. Nah. Baik, kemudian berbetulan Kaabah itu di atas langit tu. Atas langit tu lah. Langit yang ketujuh tu. Ada pula lagi satu dipanggil Baitul Ma'mur. Sebelum ni saya cerita dah. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa dia? Baitul Ma'mur adalah tempat tawaf bagi para malaikat. Para malaikat tawaf di atas sana. Langit yang ketujuh tu, atas tu. Nama dia Baitul Ma'mur. Kalau kita ambil batu, kita duduk, contoh. Letak kita baling batu daripada Baitul Ma'mur jatuh berbetulan dengan Kaabah, Baitullah di bumi. Yang mana di bumi adalah tempat tawaf manusia, orang Islam. Kalau di langit berbetulan Kaabah adalah tempat tawaf para malaikat yang dinamakan Baitul Ma'mur. Tu. Yang ni kalau orang tak pernah dengar, dia rasa pelik sikit. Tapi macam itulah. Cuba pergi mengaji tengok. Tanya tok guru. Dia akan jumpa lah satu hari nanti. Dia akan cerita benda ni. Saya dulu pun tak tahu juga. Macam orang lain lah, tak tahu. Tapi dah mengaji, tahulah lama-lama tu. Baik. Kemudian masjid ini, Masjid Mekah tu lah, Masjidil Haram tu, telah dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang bina Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim lah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Dan anak Nabi Ibrahim siapa dia? Nabi Ismail. Tu. Nabi Ismail ni adalah anak Nabi Ibrahim daripada isteri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim juga ada anak lain pula. Nama dia Ishak. Ishak ni anak Nabi Ibrahim juga. Tapi daripada isteri yang pertama. Isteri yang tua iaitu Sarah. Jadi Siti Hajar ni isteri yang kedua lah. Isteri muda. Kita. Siti Hajar ni asalnya hamba. Isteri Hajar. Siti Hajar ni asalnya adalah hamba kepada Nabi Ibrahim. Dia ada cerita dah lah, panjang cerita dah. Jadi nak cerita sikit Siti Hajar ni asal dia hamba kepada Nabi Ibrahim. Asal dia Nabi Ibrahim ni kahwin dengan Sarah, Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah ni tak dapat anak. Kita kata tak dapat anak lah, mandul lah. Lama lah kahwin tak dapat anak. Kemudian Siti Sarah kesian lah tengok Nabi Ibrahim tak ada anak kan. Nak anak tapi tak ada anak. Kemudian Siti Sarah suruhlah kahwin dengan hamba dia. Nama dia Siti Hajar. Kemudian kahwinlah dengan Siti Hajar. Dapatlah Nabi Ismail. Tiba-tiba saja bila Siti Hajar mengandung dapat Nabi Ismail, maka Siti Sarah pula mengandung pula. Yang sebelum ni tak mengandung. Mengandung dapat Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak dengan Nabi Ismail ni adik-beradik lah. Adik-beradik bah, tiri sebapak adik-beradik sebapak kan. Tiap. Tu. Maknanya Siti Hajar tu asalnya hamba kepada Nabi Ibrahim. Jadi sekarang ni jadi isteri Nabi Ibrahim. Tu. Jadi Nabi Ismail ini anak daripada Siti Hajar tu lah. Tu. Yang mana kisah dia masyhur kan, kisah mengenai penyembelihan Nabi Ismail tu, ada kisah bab korban tu kan. Yang tu kena tengok bab tu lah. Baik, nak cerita di sini kata Masjidil Haram itu dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya. Anaknya siapa? Nabi Ismail lah. Nabi Ismail. Baik. Kemudian pembinaan Masjidil Haram diceritakan dalam surah Ali Imran. Kalau kita baca surah Ali Imran, kita akan jumpa cerita berkaitan dengan pembinaan Masjidil Haram. Ayat 96. Kalau kita buka surah Ali Imran, tengok ayat 96. Di situ dia ada cerita lah. Baik, artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkati
dan menjadi penunjuk bagi umat Islam, bagi umat manusia. Itu terjemahan daripada ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 96. Kamu boleh rojak di situlah. Jadi rumah yang mula-mula sekali, rumah yang dibina, yang dibangunkan sebagai tempat ibadat manusia adalah Baitullah, Baitullahil Haram lah, Masjidil Haram tu lah. Di Mekah yang diberkati. Berkat. Duduk di Mekah ni berkat. Dia rasa tenang. Kita tengok tak Kaabah tu, orang yang tak pernah, yang hati keras pun susah nak menangis. Tapi bila tengok Kaabah, dia jadi hati lembut. Hati lembut menangis. Melihat Kaabah. Selalunya tengok dalam TV kan. Lepas tu tengok berdepan. Rasa sedih sebab dapat melihat secara berdepan Kaabah. InsyaAllah kita kena berazam lah. Kena berazam. Satu hari nanti aku akan pijak kaki aku di sana, insyaAllah. Aku nak juga. Tak boleh banyak kali, boleh sekali pun jadilah. Alhamdulillah. Minta azam di hati. Dia kena azam. Ni sampai tak ada rasa langsung. Tak apa. Tak apa. Kena azam. Walaupun kita ni orang miskin, tak berduit. Sebab nak pergi sana bukan 10 dua. Ribu-ribu. Kan? Tambahlah musim luar lagi tak tahu. Lepas ni mungkin naik lagi lah harga kan. Musim luar ni tak tahu lepas pada COVID ni. Bila nak habis tak tahu. Lepas tu harga mungkin naik. Harga lagi naik lah. Beribu-ribu lagi lah. Mungkin umrah pun boleh pergi 10,000. Sebelum ni dalam 5,000, 6,000 lebih macam tu lah. Lepas ni tak tahu lah. Mungkin boleh pergi 10,000 umrah saja. 2 minggu lah. Kalau haji tak tahu lagi-lagi naik. Minta-minta harga tak naik lah. Sebab kita semua berazam nak pergi sana, insyaAllah. Untung lah. Siapa pergi sana untung. Semayang boleh pahala banyak. Tawaf lagi. Tengok Kaabah pun dapat pahala. Kan? Tu. Baik. Jam ke apa lah? Jam. 8.50. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Kita ada lebih kurang 15 minit ni ya. InsyaAllah kita sambung. Baik. Kemudian peranan masjid dalam pembentukan negara Islam. Jadi masjid ni dia sebagai tempat apa? Adakah semata-mata tempat beribadat, tempat sembahyang? Adakah macam tu? Tak. Masjid ni dia ada peranan dah. Jadi masjid ni pusat pengumpulan orang Islam untuk beribadat. Yang pertama, masjid ini adalah tempat berkumpulnya orang Islam untuk apa? Untuk beribadat. Bila sebut ibadat ni jangan nampak sembahyang saja. Banyak lagi ibadat. Baca Quran, zikir, selawat. Semua tu ibadat lah. Cuma bezanya kalau sembahyang wajib, hak wajib lah. Yang sunat, sunat lah. Kalau zikir tu sunat. Baca Quran tu sunat. Kan? Selawat sunat. Kalau wajib kan jenuh kan? Ramai yang tak baca Quran. Tu. Dia sunat. Pusat pengajian ilmu. Bukan itu saja. Bukan masjid itu tempat ibadat saja. Malah masjid juga tempat pengajian ilmu, pusat penyebaran ilmu. Ustaz-ustaz mengajak di masjid kan. Kuliah ilmu, kuliah agama. Tu. Kemudian masjid juga dikatakan tempat bermesyuarat sekaligus dapat meningkatkan sumber ekonomi negara. Masjid juga boleh dijadikan tempat mesyuarat. Tapi mesyuarat AJK lah. Mesyuarat AJK masjid lah kan. Bukan orang luar masjid. Mesyuarat di antara AJK masjid. Baik. Untuk meningkatkan sumber ekonomi negara serta menjadi lambang perpaduan umat Islam. Jadi masjid juga menjadi lambang perpaduan umat Islam. Sebab itulah bila datangnya penyakit COVID ni, ramai yang tak boleh pergi masjid kan. Sekali dengan saya lah tak boleh pergi masjid. Sebab apa? Sebab tak cucuk lagi. Dah daftar lah, mereka tak panggil lagi. Jadi Jumaat, hari ni hari Jumaat pun saya dah terlupa dah. Tak perasan dah kata hari ni Jumaat. Sebab apa? Sebab lama tak pergi masjid. Jadi tama tak kelas pun, kelas Quran saya buat di sini pun ramai. Lama yang pelajar-pelajar tak main, jadi lupa. Tak tahu kata hari ni Jumaat. Tengok ramai dekat masjid ni. Oh, Jumaat. Tu. Punya lamanya. Tak tahulah COVID ni. Minta kita pakat-pakat berdoa lah. Agar Allah Ta'ala angkat kembali penyakit COVID ni. Kan? Agar kita dapat menjalani kehidupan seperti sebelum COVID. Boleh pergi sekolah, boleh pergi kelas, tuition dan sebagainya. Ni siapa yang nak keluar pun takut ada COVID. Kan? Kes semakin hari semakin naik. Bila nak turun tak tahulah.
minta-minta kita pakat-pakat lah. Baca Yasin ke, menghajatkan, minta Allah Ta'ala hilangkan penyakit ini daripada Malaysia ni khususnya. Dan amnya seluruh negara, seluruh dunia. Baik. Kita sambung lagi sikit lagi. Okey. Pusat kemasyarakatan. Yang pertama, masjid juga berperanan sebagai pusat kemasyarakatan. Yang pertama, membincangkan permasalahan. Tu. Yang kedua, memupuk perpaduan ummah. Sebab sebelum sebelum COVID, di masjid juga ada buat program-program kan. Antaranya kacau bubuh Asyura, program korban kan. Macam-macam dibuat di masjid. Bukan kata masjid itu tempat sembahyang saja, ada macam-macam boleh buat. Merancang merancang penstrukturan negara seperti sistem pemberian zakat. Zakat juga di masjid pun ada. Tu. Pemberian zakat. Macam bulan puasa lah zakat kan. Ambil zakat, kutip zakat di masjid kan. Kemudian zakat masjid juga sebagai pusat pengajian ilmu. Program pendidikan dilaksanakan bagi menyampaikan ilmu dan dijadikan tempat penginapan bagi golongan yang ingin menuntut ilmu. Program ini dapat menarik perhatian orang ramai untuk mempelajari pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah dia tidak meninggalkan harta. Rasulullah tidak mewarisi harta. Tetapi Rasulullah mewarisi ilmu. Jadi kita ni dikehendaki, dituntut untuk mempelajari ilmu kerana ilmu itu adalah kita kata warisan daripada Rasulullah. Jadi kalau kita nak bersama dengan Rasulullah, nak ikut jejak Rasulullah, mestilah kita menjadi orang yang menuntut ilmu, mengaji. Untuk ilmu tu mengajilah. Jadi masjid ni adalah salah satu pusat penyebaran ilmu. Jadi kita kena mengaji. Tapi buat masalah tak boleh lagi lah. COVID kan. Kita mengaji secara online tu. Okey. Kemudian masjid juga sebagai pusat ekonomi. Menjadi pusat pentadbiran zakat, cukai. Kalau bahasa Arab dipanggil jizyah. Dan harta rampasan perang, ghanimah. Jadi harta rampasan dipanggil ghanimah. Ghanimah. Tu, baik. Kemudian masjid juga sebagai pusat kesenian, menjadi tempat memperdengarkan bacaan Al-Quran dan qasidah. Kalau kita lalu kadang-kadang ke masjid dengar pasal ayat Quran kan. Tu. Dan qasidah. Yang ni kalau ada program-program ceramah lah. Kalau ada program-program ceramah sebelum COVID dulu, sebelum nak mulanya ceramah tu, didendangkan dengan qasidah, selawat. Tu. Semuanya masjid. Bukan kata masjid tempat sembahyang saja, tak. Kemudian pusat politik. Masjid juga sebagai tempat pusat politik. Jadi politik dengan Islam ni tak boleh dipisahkan. Sebab akhir zaman ni orang-orang lah ni mengatakan Islam kena asingkan daripada politik. Tak boleh. Politik dengan Islam kena duduk sekali. Kalau kita berpolitik tanpa Islam, maka senanglah kita. Tak ada halal, tak ada haram, tak ada makruh. Kan? Tak boleh. Dalam politik pun kena ada kaitan dengan Islam. Seperti mana masin. Seperti mana masin dengan garam. Boleh tak pisah? Rasa masin dengan garam tu, ketui garam tu, boleh tak pisah? Tak boleh pisah. Masin dengan garam tu kena duduk sekali. Baru menggaram. Tak boleh pisah. Jadi politik dengan Islam macam itulah, kena duduk sekali. Kalau politik tak ada Islam, maka tak boleh. Tak boleh. Tu apa dia? Boleh. Boleh macam mana abang? Kalau boleh asing macam mana? Tak boleh asing. Ketui garam dengan masin. Mana boleh asing? Masin tu sifat dia. Ketui tu jirim dia. Zat dia. Mana boleh asing? Tak boleh. Baik. Kemudian pusat politik, tempat bermesyuarat. Masjid juga sebagai tempat bermesyuarat, membincangkan strategi perang. Pada zaman Rasulullah lah ni. Masjid itu sebagai tempat bermesyuarat para Nabi dengan para sahabat, mesyuarat tentang strategi perang. Macam mana nak atak strategi ni. Tu. Semuanya buat di masjid. Tempat kunjungan diplomatik.
dan delegasi daripada negara Islam atau bukan Islam. Baik, kemudian yang terakhir, masjid juga adalah pusat ibadah. Pusat ibadah. Yang ni yang utama lah. Masjid ni tempat ibadah adalah fungsi yang pertama kali, iaitu tempat solat 5 waktu, tempat iktikaf, membaca Al-Quran, zikir, selawat dan lain-lain lagi. Jadi di masjid. Di masjid. Okey. Okey, masa ada masa ada lagi 5 minit lagi. Okey, kita teruskan. Kemudian struktur pemerintahan negara Islam. Yang pertama, pentadbiran. Pemerintah negara Islam Madinah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperanan sebagai pemimpin umat dan merupakan orang pertama yang menegakkan negara Islam. Itu Rasulullah. Dia sebagai pemimpin kepada umat Islam. Rasulullah ialah ketua pentadbiran. Rasulullah ialah ketua pentadbiran yang menjadi pemimpin negara, masyarakat, ketua imam dan panglima ketika berperang. Jadi Rasulullah semua. Rasulullah lah pemimpin negara, Rasulullah lah pemimpin masyarakat, Rasulullah lah ketua imam, Rasulullah juga menjadi panglima perang. Tu. Banyakkan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni bijak. Sebab Rasulullah ni orang yang bijak. Bukan sebarangan orang. Walaupun Rasulullah tak pandai baca, tapi dia bijak. Bijak lebih pada orang yang pandai lagi. Orang pandai baca lagi. Tu. Kemudian pentadbiran Islam ditunjangi oleh beberapa prinsip. Yang pertama sekali, menegakkan perkara makruf. Menegakkan kepada perkara yang baik. Yang kedua, mencegah perkara yang mungkar. Perkara yang mungkarah, yang keji. Dan yang ketiga, tunduk kepada perintah Allah. Keempat, mentadbir dengan adil. Dan yang kelima, mendapat keredaan Allah. Itu adalah pentadbiran Islam yang ditunjangi oleh beberapa prinsip. Okey. Okey, boleh tak kita berhenti dah? Boleh ya? Boleh tak? 9 minit lah. Okey, jadi rasanya live kita sekedar ini dulu untuk malam ni. Sebab masa 9 minit dah. Kita berhenti dulu. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan, saya share malam ni berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah saya bacakan tadi. Mudah-mudahan para pelajar sekalian dapat faham lah. Dapat faham. Walaupun tak dapat banyak, dapat sikit pun boleh lah. Sebab mengaji ni bukan nanti faham semua lah. Faham sikit pun alhamdulillah. Daripada tak faham langsung kan. Sebab tu saya kata tuition kena hadir. Walaupun dalam online sekalipun kena hadir tuition. Sebab walaupun kita tak dapat semua, kita dapat sikit pun jadi. Alhamdulillah dapat juga. Sebab ilmu ni daripada Allah. Kita hanya usaha. Usaha masuk tuition, usaha mengaji dan sebagainya. Yang bagi itu Allah Ta'ala lah. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita berusaha, mengaji, tuition, baca buku dan sebagainya, Allah Ta'ala mengurniakan kita menggunakan A kita ni dalam UPKK lah. Allah Ta'ala bagi A dalam peperiksaan UPKK dalam pelajaran sirah dan pelajaran yang lain, insyaAllah. Jadi pakai doa lah. Pakai doa, pakai usaha lebih sikit. Anggap kata UPKK ni adalah peperiksaan yang paling besar dalam hidup aku, yang kalau aku gagal, aku akan menyesal seumur hidup. Tu anggap macam tu lah. Anggap macam tu. Bukan suruh. Kena anggap macam tu, baru kita berusaha. Ni kita biar pi tu. Tak boleh lah semangat. Mengaji ni kena semangat. Kesian kat mak ayah kita lah. Mak ayah kita bekerja sehari kerja. Semata-mata nak cari duit, nak bagi kita mengaji. Nak bagi kita jadi orang yang berilmu, berakhlak, berguna pada masyarakat, berguna pada ibu ayah, berguna pada negara dan sebagainya. Jadi kita ni kena bersungguh-sungguh lah kan, balas balik jasa ibu bapa kita. Kesian kat depa. Kita ada ibu bapa, kita kena kesian pengorbanan mereka selama ni, insya-Allah. Okey, jadi sekali lagi sebelum kita sudahi live malam ini,
Saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dari segi live video dan juga audio. Baik, dan insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu depan, hari Khamis ni. Hari Khamis jam 9.15 malam sehingga 10.15 malam. Manakala hari Jumaat pukul 8.05 macam itulah. 8.05 hingga 9.05 insyaAllah. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.